Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bita'alimihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Maksudnya dengar dah. Maksudnya sesungguhnya orang yang beriman ini, kata Allah, dan orang yang berhijrah lalu mereka ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, golongan inilah golongan yang benar-benar mengharapkan rahmat di sisi Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Yang dikasihi lagi dihormati para alim ulama, yang dihormati Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Al-Buhairah, yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau, yang dikasihi para tuan guru, para asatizah, para ilmuwan, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kerana sedar tak sedar hari ini kita sudah berada pada 2 Muharram tahun 1439 Hijrah. Saat ini kita sudah masuk kepada 2 Muharram tahun 1439 Hijrah. Maknanya lama tak lama ini kita dipisahkan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1500 tahun lamanya. Ia merupakan suatu jarak yang cukup panjang dalam kehidupan kita. Sehingga kan jarak ini selama 1500 tahun. Yang mana pastinya jarak ini kalaulah kita tidak diingatkan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya kita lupa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita diajar dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat kepada Rasulullah. Walaupun jarak ini jarak yang lama, masa ini masa yang panjang kita dengan Rasulullah, tetapi kita diajar dalam kehidupan kita ini sepatutnya kita semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1500 tahun ini merupakan suatu jarak yang panjang. Kalau kita tak ingatkan tentang Rasulullah, pasti kita lupa dah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ana ambil macam ni. Ana datang 2 bulan yang lalu ni dalam keadaan ana bawa satu tajuk. Kalau kita tanya balik tajuk pada pagi ni ingat lagi ataupun tidak ni? Bukan 1500 tahun ni, tapi baru 2 bulan. Ingat lagi ke agak-agak tu? Sebelum balik ni anak duduk dekat pintu tu, tanya seorang-seorang tajuk 2 bulan yang lalu. Yang dapat jawab kita bagi balik pagi ni. Yang tak boleh jawab kita minta dia iktikaf sampai ke Zuhur. Tak apalah sebab cuti yang ini Nana. Ni baru 2 bulan ni. Sebahagian besar ataupun mungkin sebahagian kecil daripada kita lupa dah tajuk. Tak tanya lagi isi ataupun poin kuliahnya. Tanya tajuk saja tu. Boleh jadi kita lupa dah. Lagi-lagilah dengan kita dijarakkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selama 1500 tahun, dan itu merupakan suatu masa yang cukup panjang dalam kehidupan kita.
Tetapi kita diingatkan ataupun diminta dalam kehidupan kita ini, walaupun semakin lama ataupun panjangnya jarak ini, kita diminta untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, sahabat ini dia bagi tahu kepada Rasulullah, tuba liman yaraka wa amana bik. Wahai Rasulullah, untungnya kami ini dalam keadaan kami ini melihat kamu, wahai Rasulullah. Wa amana bik, dan dalam masa yang sama ini kami beriman dengan kamu. Sahabat ini kata, untung ni kami ni, untungnya kami generasi sahabat dalam keadaan kami hidup bersama dengan kamu, kami melihat kamu dan kami beriman dengan ajaran yang kamu bawa. Lalu Rasulullah sebut kepada sahabat ini, kamu tak untung lagi, ada lagi orang yang lebih untung daripada kamu ni. Thumma tuba, ada orang yang lebih untung, kata Rasulullah. Thumma tuba, ada orang yang lebih untung lagi, Rasulullah sebut. Siapa ni? Liman lam yarani, orang yang hidup dalam keadaan dia tidak nampak aku ni, dalam keadaan dia tidak melihat aku. Wa amana bi, tetapi mereka tetap beriman dengan ajaran yang aku bawa. Siapa ni mereka ni? Mereka ini adalah kita. Rasulullah sebut dalam keadaan kita ini tidak pernah melihat Rasulullah. Confirm kita tak melihat Rasulullah, betul atau tidak? Tetapi istimewanya kita ini, kata Rasulullah, dalam keadaan kita tak pernah melihat Rasulullah, tetapi kita tetap beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Boleh jadi kalau kita hidup pada zaman Rasulullah, kita tidak akan bertemu dengan suatu sambutan yang disebut dengan ma'al hijrah dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup pada zaman Rasulullah ni, kita tidak akan bertemu dengan sambutan yang disebut dengan al-Isra wal Mi'raj. Kita tidak akan bertemu dengan suatu sambutan yang disebut dengan Badar Kubra, yang disebut dengan Nuzulul Quran dan sambutan-sambutan yang lain. Kerana apa? Kerana jarak antara kita dengan Rasulullah dekat. Tetapi ulama bimbang, fikir macam mana ni, takut umat terkemudian lupa kepada Rasulullah. Lalu ulama susun suatu kalender kepada kita. Dalam keadaan kamu tiba di awal tahun Muharram, kamu sambutlah suatu peristiwa yang disebut dengan ma'al hijrah. Moga-moga kamu sentiasa ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu berada dalam bulan Rejab, kamu sambutlah suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa apa? Al-Isra wal Mi'raj dalam kehidupan kamu. Kamu berada dalam bulan Sya'ban, kamu sambutlah peristiwa pertukaran kiblat. Kamu berada dalam bulan Ramadan, kamu sambutlah peristiwa nuzulul Quran. Kamu berada dalam bulan Syawal, kamu ingatilah bagaimana boleh terjadinya yang disebut dengan perang Uhud ataupun perang Ahzab. Kamu berada di bulan-bulan tertentu ini, ulama minta kepada kita, kamu sambut bulan-bulan sebegini. Kenapa? Bimbang kita lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita dipisahkan jarak dengan Rasulullah selama 1500 tahun. Allahu Akbar. 1500 jarak yang panjang. Kalau kita tanya pada pagi ni, kita ingat ataupun tidak nama ayah kita? Ingat ke nama ayah kita? Ingat lagi dah lah. Kalau kita tanya nama ayah kepada ayah kita, ingat ataupun tidak? Datuk kita ingat lagi. Kalau tanya ayah kepada ayah kita, moyang kita, ingat lagi ke? Ingat lagi. Kalau kita tanya nama ayah kepada moyang kita, ingat lagi? Tak ingat dah. Adakah ingat nama ayah kepada moyang dia? Ingat ke? Ada yang ingat? Tak ingat dah nak. Jarak berapa lama baru tu? Baru lebih kurang 100 tahun, betul atau tidak? Baru 100 tahun kita dijarakkan. Mereka ni satu keturunan dengan kita ni. Moyang kita ni satu keturunan, darah daging kita. Kita tanya nama pun lupa dah nak. Tak tanya lagi tempat kelahiran moyang kita kat mana. Tanya tarikh lahir, tak jawab lah nan. Tapi nak bagi tahunya, mereka ini satu keturunan dengan kita, darah daging kita, dalam keadaan dipisahkan jarak dengan kita, dengan moyang kita ini hanyalah lebih kurang 100 tahun. Kita sudah lupa dah. Lalu dalam keadaan sedemikian ni, ulama bimbang, takut dalam kehidupan kita ini lupa kepada Rasulullah. Lalu ulama minta, kamu masuk sahaja di dalam bulan Muharram,
kamu sambutlah suatu sambutan dengan ma'al hijrah. Semoga kamu sentiasa ingat dan kamu sentiasa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, apabila kita berada di dalam bulan Muharram ini, kita menyambut suatu sambutan yang disebut dengan ma'al hijrah. Kalaulah kita, ulama ni dia susun dalam keadaan nak pastikan kita ini tidak lupa kepada apa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita baca di dalam sirah, peristiwa hijrah ini ia tidak berlaku di dalam bulan Muharram. Kalau kita baca di dalam Ar-Rahiqul Makhtum, peristiwa hijrah ini tidak berlaku di dalam bulan Muharram. Ianya berlaku di dalam bulan Safar. Rasulullah keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini pada 27 Safar. Rasulullah menuju ke Gua Thur, lalu bermalam di Gua Thur ini selama 3 malam. Rasulullah meneruskan perjalanan lagi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal tahun yang ke-14 Hijrah. Sampai di Quba, Rasulullah asaskan Masjidul Quba. Lalu Rasulullah teruskan lagi perjalanan masuk ke Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah ini pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-14 kenabian. Lalu kenapakah di saat kita hidup ini kita menyambut suatu sambutan ma'al hijrah di dalam bulan Muharram? Kenapa? Bukan ulama tidak tahu dalam keadaan hijrah ini tidak berlaku dalam bulan Muharram. Ulama tahu peristiwa hijrah ini Rasulullah keluar daripada rumah Rasulullah pada penghujung bulan Safar, 27 Safar. Lalu Rasulullah sampai di Madinah dalam keadaan pada pertengahan bulan Rabiul Awal. Lalu atas asas apakah kita menyambut sambutan ma'al hijrah ini di dalam bulan Muharram? Kenapa? Adakah kita bertemu orang menyambut ma'al hijrah pada bulan Safar? Tak ada. Adakah kita bertemu orang menyambut sambutan ma'al hijrah di dalam bulan Rabiul Awal? Orang menyambut sambutan ma'al hijrah di dalam bulan Muharram. Sedangkan peristiwa hijrah ini ianya berlaku di dalam bulan Safar ataupun bulan Rabiul Awal Rasulullah tiba. Lalu di sini para alim ulama menyatakan ada 3 sebab utama. 3 sebab utama kenapakah kita menyambut suatu sambutan ma'al hijrah ini ketika kita berada dalam bulan Muharram. Yang pertamanya kenapa? Kerana bulan Muharram ini merupakan bulan yang pertama dalam kalender hijrah. Di sini seolah-olah ulama nak memberi kesedaran kepada kita. Wahai manusia, kamu ni sudah masuk ke dalam tahun baru dalam kalender hijrah. Kamu sudah berada dalam tahun baru. Bilakah lagi diri kamu ini hendak berubah dalam kehidupan kamu? Seolah-olah nak memberi kesedaran ni. Kamu masuk dalam tahun baru, sepatutnya diri kamu ini menjadi lebih baik dan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Lalu di sinilah apabila kamu berada dalam tahun baru, sepatutnya kamu mengambil semangat daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku dalam bulan Safar itu sendiri. Itulah ataupun tidak sebab yang pertama. Yang kedua, kenapa ulama jawab? Kerana di sini ulama nak memberi kesedaran kepada kita. Dalam keadaan kamu sudah berada dalam tahun baru ini, umur kamu ini sudah meningkat dalam usia kamu. Kamu masuk ke dalam tahun baru dalam keadaan umur kita ni sudah naik. Umur kita ini sudah berubah. Lalu bilakah masa yang paling sesuai? Melainkan apabila adanya berlaku peningkatan usia dalam diri kamu untuk kamu berhijrah. Lalu seolah-olah di sini merupakan suatu teguran yang halus. Kamu dalam keadaan kamu berada dalam tahun baru, usia kamu ini usia yang sudah meningkat. Inilah masa yang sesuai untuk kita melakukan penghijrahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik. Ini sebab yang kedua. Dan kita tahu dalam kalender hijrah ini ia lebih cepat, betul atau tidak? Ia lebih cepat jika dibandingkan dengan kalender Masihi. Kita ni kalau orang tanya kita umur, kita jawab dalam kalender Masihi ke hijrah? Kita jawab ni. Kita jawab dalam Masihi, betul atau tidak? Kita tanya berapa dah usia Tuan Haji ni? Dia kata muda lagi ustaz, baru 62 dia kata. 62 tu muda lagi dia kata dah.
62 tu 62 kalender Masihi tu. Kalau kalender Hijrah, ia lebih cepat 2 tahun. Jadi 64 dah. Kenapa? Kerana bulan-bulan di dalam Masihi ini dia ada 30 ataupun 31 kecuali bulan Februari. 30 ataupun 31 secara ghalibnya. Di dalam bulan dalam kalender Hijrah ini dia ada 29 ataupun 30. Maknanya setiap 1 tahun dia akan berbeza sebanyak 16 ataupun 17 hari. Ini 1 tahun. Cukup 31 tahun, dia akan naik 1 tahun dalam kalender Hijrah ini. Ia lebih cepat jika dibandingkan dalam kalender Masihi. Kalaulah usia kita dalam kalender Masihi ini adalah 62 tahun. Umur kita yang sebenar ini adalah 64 tahun. 64 tahun. Lalu di sini ulama menyatakan, apabila kamu berada pada awal tahun Hijrah, umur kamu ni dah berubah dah, dah meningkat naik. Inilah masa yang paling sesuai untuk kamu melakukan penghijrahan diri daripada keadaan yang baik kepada yang lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kamu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa kita menyambut suatu sambutan ma'al hijrah ini di dalam bulan Muharram? Ada pandangan yang mengatakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun keizinan daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mula berhijrah ini telah diturunkan pada bulan Muharram itu sendiri. Perintah untuk berhijrah ataupun keizinan untuk berhijrah telah tiba pada bulan Muharram. Lalu Rasulullah melakukan persiapan-persiapan, melakukan perjanjian-perjanjian. Lalu Rasulullah mulakan penghijrahan ini pada penghujung bulan Safar, dan Rasulullah tiba di Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-14 kenabian. Jelas ataupun tidak? Atas asas apakah kita menyambut peristiwa ma'al hijrah ini di dalam bulan Muharram itu sendiri? Kalau kita baca di dalam peristiwa hijrah, kita akan bertemu dengan suatu kisah yang mana para sahabat ini sanggup tinggalkan harta-harta mereka yang banyak di Mekah ni. Kita akan bertemu dengan suatu kisah para sahabat sanggup tinggalkan ladang unta mereka, kebun kurma mereka, tinggalkan isteri mereka, anak mereka, saudara mara mereka, tinggalkan harta mereka yang banyak, menuju ke suatu tempat yang baru, negara yang baru, berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tidak membawa apa-apa harta. Dan mereka menuju ke Madinah ini dalam keadaan Madinah belum tentu memberi jaminan keselesaan dari sudut duniawi kepada para sahabat. Atas asas apa ni sahabat sanggup tinggalkan harta mereka, tinggalkan tempat kelahiran dan tempat mereka membesar, menuju ke suatu tempat yang baru yang belum tentu memberi jaminan keselesaan duniawi para sahabat? Kenapa? Kerana hidayah yang Rasulullah ajar kepada para sahabat. Dalam keadaan hidup kamu ni, kamu kena ada hidayah dalam hidup kamu. Orang yang lawan Rasulullah pada ketika itu bagi tahu macam mana kamu ni mulia apabila kamu ada harta yang banyak. Lalu Rasulullah tegur, harta yang banyak ini tidak memuliakan kamu, kata Rasulullah. Seseorang itu tidak dimuliakan dengan hartanya. Yang menjadikan seseorang itu mulia kerana dia ada hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidayah inilah para sahabat sanggup tinggalkan harta mereka, berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah. Allahu akbar. Bahkan Rasulullah pesan macam mana ni? Kalaulah kamu hormat kepada seseorang itu, kamu respect ataupun kamu hormat kepada seseorang itu kerana kekayaan dan banyaknya harta seseorang itu, lalu kamu memandang rendah orang yang tidak mempunyai harta ini, separuh daripada ajaran agama yang berada dalam diri kamu ini telah hilang. Kerana Rasulullah menyebut kamu ini tidak dimuliakan oleh harta. Yang menjadikan kamu mulia ini apabila kamu ada hidayah di sisi Allah. Bahkan kalaulah harta ini menjadikan seseorang itu mulia, kata Rasulullah, dalam keadaan sedemikian, orang yang paling mulia ini adalah Qarun. Kenapa Qarun ni? Kerana Qarun ini, kayanya Qarun, dia ada satu gedung kekayaan dia. Ada satu kilang lah.
nak buka kilang ataupun gedung kekayaan Qarun ini, dia perlukan kepada anak kunci nak buka ni gedung. Allahu Akbar. Kalau kita baca dalam Al-Qasas Quran ni, dia nak buka gedung ni perlu kepada anak kunci. Anak kunci dia ni nak bawa anak kunci memerlukan kepada ratusan ekor kuda nak bawa, besar dah nah. Anak kunci ni bukan ibu kunci. Anak kunci biasanya dia akan lebih kecil daripada ibu kunci, betul atau tidak? Anak kunci yang kita buka tu lah, ibu kunci besar lagi, betul atau tidak? Nak bawa anak kunci ni perlu kepada ratusan ekor kuda. Berat tak berat ataupun besar tak besar kunci ini, anak kunci ni, Allahu Akbar. Tetapi ia tidak menjadikan Qarun ini mulia di sisi Allah. Bahkan Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dengan harta-harta dia ke dalam bumi. Allahu Akbar. Kita orang Melayu gambarkan kekayaan Qarun macam mana? Kita gambarkan harta yang jumpa bawah rumah kita, kita sebut harta siapa ni? Harta siapa kita sebut? Harta siapa? Harta Qarun, betul atau tidak? Padahal Qarun ni beribu tahun dah meninggal dunia. Allah Ta'ala tenggelamkan dia di dalam bumi dengan harta-harta dia. Tapi kita orang Melayu ni gambarkan betapa kayanya Qarun dalam keadaan harta jumpa di Malaysia, bawah rumah kita. Kita ingat siapa? Harta Qarun aku jumpa hari ni, betul atau tidak? Kita jumpa tepi jalan ni harta yang bernilai, kita akan ingat siapa ni? Harta Qarun. Jumpa di tengah laut, kita ingat siapa? Harta Qarun. Nak gambarkan kayanya Qarun ini sehingga kan kita rujuk. Apabila kita bertemu harta yang bernilai, kita akan rujuk pada Qarun. Tetapi Qarun ini tidak mulia di sisi Allah kerana dia tidak mempunyai hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidayah inilah sahabat-sahabat sanggup berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kalau kita baca dah, orang pada zaman Arab pada masa itu bagi tahu kepada orang Arab ni, kamu mulia kerana pangkat kamu. Lalu Rasulullah tegur, pangkat ini tidak menjadikan kamu mulia di sisi Allah. Pangkat tidak menjadikan kamu mulia di sisi Allah. Yang menjadikan kamu mulia di sisi Allah apabila diri kamu ini ada hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pangkat ini menjadikan seseorang ini mulia, pastinya orang yang paling mulia adalah Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Dia istihar ni Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Dia sebut macam mana? Ana rabbukumul a'la. Aku rasa akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, dia kata. Dia istihar pangkat Tuhan ni, Fir'aun ni. Kenapa dia berani istihar dia pangkat Tuhan? Kerana dalam hidup dia, dia tidak pernah merasai kesakitan dalam hidup dia. Allahu Akbar, kencing manis tak ada dia. Darah tinggi lagilah tak ada. Jantung tak ada dah. Kita kalau kita tanya seorang-seorang ni, kadang-kadang Allahu Akbar, banyak penyakit dia dah. Kadang-kadang 4 in 1 ada ni. Fir'aun ni tak pernah sakit dia ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang ajak kita, ustaz, datanglah ke rumah, makan sup giabok dia ajak. Kita pergilah ke rumah dia. Kita makan 2 mangkuk. Tuan rumah tengok saja tuan rumah ni. Kita tanya kenapa tuan haji tak makan? Tak boleh ustaz, kolesterol tinggi, dia kata. Kolesterol tinggi, tak boleh nak makan. Banyaknya penyakit dalam hidup. Fir'aun ni dalam hidup dia tak pernah merasai kesakitan. Sehingga kan dia rasa bangga diri dalam hidup dia ni. Lalu dia istihar. Ana rabbukumul a'la. Aku rasa aku dah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kerana aku ni tidak pernah merasai kesakitan dalam hidup. Allahu Akbar. Bahkan Fir'aun ni dalam hidup dia, dia tak pernah menguap dalam hidup ni. Allahu Akbar. Jarang kita bertemu orang tak pernah menguap dah. Kita ni tunggulah kejap lagi ni. Sungguh menguap. Tapi Fir'aun dalam keadaan sedemikian, tak pernah menguap, tak pernah sakit. Lalu Allah Ta'ala gambarkan bangganya, bongkaknya Fir'aun. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Dia kata, aku rasa aku dah Tuhan kamu yang paling tinggi. Dalam keadaan hidup aku ini tidak pernah merasai kesusahan, tak pernah merasai kesakitan. Pangkat yang tinggi ini tidak menjadikan Fir'aun ini mulia di sisi Allah. Kerana di dalam diri Fir'aun tidak ada hidayah. Rasulullah basuh di dalam minda para sahabat yang menjadikan kamu ini mulia apabila kamu ada hidayah di sisi Allah. Kerana hidayah inilah sahabat sanggup tinggalkan semua yang mereka telah asaskan di Mekah, datang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Madinatul Munawwarah. Kalau kita baca pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ni dia bagi tahu macam mana ni?
kamu mulia kerana kamu dijadikan dalam keadaan kamu menjadi bangsa Arab. Rasulullah tegur. Rasulullah sebut macam mana? La fadla arabiyya wala a'jamiyya illa bittaqwa. Kamu kena dengar wahai sahabatku. Sesungguhnya kamu menjadi bangsa Arab, sedikit pun tidak memberi kelebihan kepada kamu berbanding dengan kaum-kaum yang bukan Arab. Illa bittaqwa, melainkan adanya ketakwaan dan hidayah di dalam diri kamu. Bangsa kamu ini tidak menjadikan kamu mulia. Yang menjadikan kamu mulia ini apabila adanya hidayah di dalam jiwa kamu, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Kalaulah orang yang bukan bangsa Arab ini tidak mulia, pastinya Bilal bin Rabah ini tidak menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Bilal bin Rabah ini bukan bangsa Arab. Bilal bin Rabah bukan bangsa Arab radhiyallahu an. Kenapa? Bilal ini merupakan seorang yang berbangsa Habsyah, orang Habsyi dia ni. Sahabat yang mempunyai kulit yang cukup hitam. Kalau kita baca dalam sirah, ada dua orang sahabat yang betul-betul hitam kulit dia ni. Yang pertamanya adalah Bilal bin Rabah, yang keduanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Dua-dua ni hitam sungguh dia ni. Allahu Akbar. Kita ni hitam, kita taklah hitam macam tu dah. Hitam kita ni hitam manis, hitam kita ni. Sahabat Sa'ad bin Mu'az ni digambarkan dalam keadaan rambut dia kerinting, bibir dia tebal, tubuh dia kasar, kaki dia ni. Tapi kata Rasulullah, di saat roh Sa'ad bin Mu'az ini diambil oleh Allah Ta'ala, dibawa ke langit ini oleh malaikat, telah bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala kerana kemuliaan hidayah yang ada di dalam diri Sa'ad bin Mu'az. Disebut dalam hadis. Allahu Akbar. Sahabat yang hitam ni, kata Rasulullah, meninggalnya Sa'ad, arasy Allah Ta'ala bergegar, malaikat menyambut kerana syukurnya malaikat kepulangan roh Sa'ad bin Mu'az. Bilal bin Rabah bukan bangsa Arab, sahabat yang mempunyai muka yang cukup hitam, tetapi kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, di saat aku diisra' dan dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, aku telah mendengar tapak kaki kamu ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berjalan. Allahu Akbar. Rasulullah bagi isyarat kepada Bilal. Bilal bukan orang Arab ni, Bilal dalam keadaan mukanya hitam, tapi kata Rasulullah, tapak kaki kamu ni sedang berjalan dah di dalam syurga, memberi isyarat bahawasanya kerana hidayah, kemuliaan hidayah yang ada pada Bilal bin Rabah, memasukkan Bilal bin Rabah ini ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bangsa Arab antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini seorang yang cantik. Abu Lahab cantik, Abu Lahab ni. Kerana pada masa itu dimomokkan, kalau kamu menjadi bangsa Arab, kamu mulia. Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran, Abu Lahab ini orang Arab. Abu Lahab ni orang yang comel, orang yang cantik. Allah Ta'ala sebut macam mana di dalam Al-Quran. Sayasla naran dhata lahab. Abu Lahab ini, kata Allah, dia berada di dalam neraka Allah Ta'ala, dalam keadaan berada dalam neraka api yang menjulang-julang tingginya. Isteri kepada Abu Lahab, nama siapa? Ummu Jamil, betul atau tidak? Jamil di dalam bahasa Arab dengan makna apa? Cantik, betul atau tidak? Jamil ni orang cantik, orang nama Jamil ni. Orang nama Jamil ni cantik. Isteri kepada Abu Lahab, orang Arab ini, namanya Ummu Jamil, orang yang cantik, ibu kepada yang cantik ni. Tetapi di mana tempatnya di hari akhirat kelak? Kerana tak ada hidayah. Allah Ta'ala menyebut, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri kepada Abu Lahab ini, dia akan berada di dalam api neraka Allah Ta'ala, hammalatal hatab, dalam keadaan menjadi unggun-unggun dan kayu-kayu api. Allahu Akbar. Kenapa ni? Rasulullah tanam kepada dalam jiwa para sahabat, yang memuliakan kamu adalah hidayah. Harta kamu, pangkat kamu, kamu menjadi bangsa Arab, sedikit pun Allah Ta'ala tidak pandang kalau kamu tidak ada hidayah di dalam diri kamu. Dan kerana hidayah inilah sahabat sanggup tinggalkan harta mereka, tinggalkan segala apa yang mereka ada di Mekah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak berhijrah kecuali yang
yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesiapa yang tidak berhijrah, Allah Ta'ala tegur di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan macam mana dia dimatikan? Zalimi anfusihim, dalam keadaan dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Qalu fima kuntum. Malaikat akan tanya orang yang mati dalam keadaan dia buat zalim ni. Malaikat tanya, qalu fima kuntum. Kenapa kamu jadi begini ni? Kenapa? Lalu orang yang mati dalam keadaan dia melakukan kezaliman ini, dia jawab apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya kami di dunia dahulu terdiri daripada kalangan orang yang lemah. Dia kata kami ni orang yang lemah. Lalu malaikat menyebut macam mana? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah kamu tahu dunia ini merupakan suatu tempat yang luas untuk kamu keluar berhijrah? Ayat ini turun macam mana? Dalam keadaan ada orang yang tak sanggup untuk berhijrah, tak mahu berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak berhijrah ini dalam keadaan dia mati kelak, zalimi anfusihim, matinya ini dalam keadaan dia telah menzalimi diri dia sendiri. Dia bukan buat zalim pada orang lain, tidak. Dia tidak ambil hak orang lain, tak ambil. Tetapi dalam keadaan Rasulullah perintahkan suruh berhijrah, dia tak nak berhijrah dengan pelbagai-bagai alasan. Lalu Allah Ta'ala gambarkan orang yang tak mahu berhijrah ini kerana tanpa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut apa? Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat kembali bagi mereka ini adalah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan inilah merupakan suatu tempat, seburuk-buruk tempat kembali. Allahu Akbar. Orang yang tak nak berhijrah pada zaman itu, Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang disebut dengan neraka jahannam. Neraka ini dia ada banyak. Antaranya disebut dengan neraka saqar. Antaranya disebut dengan neraka apa? Neraka jahannam. Antaranya disebut dengan al-jahim, neraka jahim. Dan antara neraka yang paling terbawah adalah neraka jahannam itu sendiri. Mereka yang meninggalkan, tak mahu berhijrah ini, Allah Ta'ala sebut faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Para hadirin sekalian, kerana hidayah inilah Rasulullah ajar kepada para sahabat, dalam keadaan kamu hidup, kamu kena dapatkan hidayah dalam diri kamu. Dan hidayah inilah menggerakkan para sahabat untuk tinggalkan kota Mekah, berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah. Kalau kita baca di dalam peristiwa hijrah,